pada hari ini. Okey, hari ini first of all saya akan kongsikan kepada anda berkenaan komisen. Berapa komisen yang Tun Wow bayar kepada ahli dia kan? Okey. Dan untuk pengetahuan anda, komisen yang Tun Wow bayar ialah yang tertinggi berbanding program-program telco yang lain. Okey, dan seterusnya saya akan ceritakan berkenaan auto upgrade. Untuk pengetahuan korang, for those yang jadi ejen kan, yang buat bisnes Tun Wow ni, anda boleh upgrade pangkat anda kepada pangkat center. So what will happen is komisen anda akan bertambah. Macam mana nak upgrade? Kita ada syarat-syarat dia. Sekejap lagi saya akan terangkan kepada anda. Okey, yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ceritakan kepada anda berkenaan group insentif. Group insentif ni bila anda dah upgrade kepada center, komisen anda terima bukan setakat dekat level 1, 2, 3. No, tapi anda akan terima komisen di level 4, 5, 6 sampai infinity level. Menarik kan? So macam mana nak tahu? Kejap lagi saya akan bongkarkan kepada anda. Okey, seterusnya saya akan ceritakan juga berkenaan Tun Wow privilege, kelebihan yang ahli Tun Wow terima sebagai pengguna SIM kad Tun Wow, dan yang paling penting ialah berkenaan hari raya kematian tuan-tuan dan puan, di mana kita ada terms and condition yang baru for those yang berdaftar selepas 1 Ogos 2021, macam mana cara untuk mereka layak terima hari raya kematian yang diberikan oleh Tun Wow. Okey. Boleh saya teruskan? Kalau boleh cuba komen boleh dekat bawah. Okay. Baik. Good. Thank you. Thank you so much for those yang komen. Thank you so much for those yang respon. I really appreciate what you are doing. Okay. Baik. Saya nak cerita dulu berkenaan komisen. Bila kita buat bisnes, of course kita nak tahulah berapa banyak komisen yang kita dapat. Betul tak? Sebab takkan kita buat bisnes saja-saja kan? Of course kita buat bisnes untuk kita dapatkan duit. So this is 5 jenis komisen yang anda akan terima dalam bisnes SIM kad Tun Wow ni. Yang pertama ialah komisen pendaftaran. Okey, komisen pendaftaran ialah dia bergantung kepada SIM kad apa yang anda daftarkan. Kita ada SIM kad Lite. Kalau anda daftarkan SIM kad Lite, anda akan terima komisen pendaftaran between RM1 ke RM5. Kalau anda daftarkan SIM kad push, anda akan terima komisen pendaftaran between RM8 ke RM9. Kalau anda daftarkan SIM kad BIS, anda akan terima komisen pendaftaran between RM15 ke RM25. Okey, macam mana nak tahu spesifiknya? Kejap lagi saya akan cerita. Boleh? Alright. Okey, so untuk yang seterusnya ialah komisen daftar guna portal ataupun apps MyWow. Okey, andai katalah kan anda dapat customer ni. Okay, kalau anda daftarkan sendiri customer anda, tak kisah anda daftarkan customer anda ke, customer orang ke, kan? Kalau anda bantu untuk buatkan pendaftaran untuk mereka, setiap seorang yang anda daftarkan, anda akan dapat 50 sen kalau anda daftarkan guna portal. Kalau anda daftarkan guna apps MyWow, anda akan dapat upah daftar sebanyak RM1. Okey? Dan yang seterusnya tuan-tuan dan puan, kita ada untung runcit. Untung runcit ni khas ataupun special untuk mereka yang dah naik center je. Yang mana yang masih belum naik center tu, cepat naikkan center. Sebab apa? Sebab untung runcit ni, apa kelebihan dia, macam mana nak dapatkan untung runcit ni ialah bila anda naik center, anda akan dapat SIM card dengan harga yang lebih murah. Untuk macam sekarang ni, untuk normal member, harga SIM card untuk Lite RM12.50. Betul-betul. Tapi untuk JC, bila anda naik kepada junior center, harga akan jadi RM11.50. Kalau anda naik service center, akan murah lagi jadi RM10.50. Dan bila anda naik kepada branch center, dia akan jadi RM9.50, tuan-tuan. So dekat situ bila anda jual kepada harga market, anda boleh dapat untung untuk JC RM1, service center RM2 dan branch sebanyak RM3. Jelas ke jelas? Alright, yang seterusnya kita ada bonus tahun baru. Dah macam kerja government kan, ada bonus tahun baru. Okay, so untuk bonus tahun baru ni, anda berpeluang untuk dapat 1% ke 8% dari jumlah komisen bulanan anda. Okay, dan peratusan ni dia akan kumpulkan selama 6 bulan
dan dia akan bayar pada setiap bulan April dan bulan Oktober. Alright, dan kita ada juga commission top up. This is the best commission Tuan Wow, Tuan Rawan. Inilah commission pasif yang kita nak kumpulkan, di mana setiap kali customer kita top up, kita akan terima commission tak kisah dekat mana dia top up sekalipun. Dia top up dekat Shell ke, dekat 7E ke, CIMB Clicks ke, Maybank to You ke, tak kisahlah. Mana-mana dia top up sekalipun, kita yang terima commission. Umpama macam sama, semua kedai top up kat Malaysia ni kita yang punya. Best ke best? Kita just daftarkan je orang, tapi dia top up kat mana-mana tempat, kita dapat commission walaupun kita tengah tidur. Itu yang best. Dan untuk commission top up ni, untuk light kita ada 4-7%, push 5-9%, Biz member 6-13%, Junior Center 11-14%, Service Center 12.5-15.5%, BC 15-18%. Okay, so jelas setakat ni? Boleh saya teruskan lagi? Kalau boleh cuba komen boleh dekat bawah, saya nak tengok. Alright. Okey, untuk yang seterusnya saya nak terangkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan komisen pendaftaran. Okey. Komisen pendaftaran. Untuk komisen pendaftaran untuk SIM card Lite, ini ialah berdasarkan top up kali pertama customer anda. Okey, let's say customer anda dah daftarkan dia SIM card Lite. Lepas tu dia top up, untuk kali pertama dia top up RM10. So anda akan dapat RM1. Kalau kali pertama dia top up RM30, anda akan dapat komisen pendaftaran RM3. Dan kalau kali pertama dia top up RM50 dan ke atas, anda akan dapat komisen pendaftaran RM5. Dia maksimum sampai RM5 sahaja. Alright, let's say anda daftarkan customer anda SIM card push. So what will happen is, sebenarnya berdasarkan top up kali pertama juga. Kalau customer anda dia top up RM10, anda akan dapat komisen pendaftaran sebanyak RM8. Dan kalau customer anda top up RM30 ke atas, anda akan dapat komisen pendaftaran sebanyak RM9. Dan yang terakhir kita ada untuk SIM card Biz, yang ni dia bukan berdasarkan top up kali pertama tau, tapi dia berdasarkan top up pada bulan pertama customer anda join. Okay, let's say untuk bulan pertama dia top up RM30 dan ke atas. So anda akan terima komisen pendaftaran sebanyak RM25. Dan andai kata dia top up kurang daripada RM30 atau dia tak top up langsung, anda akan terima komisen pendaftaran sebanyak RM15. Jelas ke jelas? Siapa jelas setakat ni? Kalau jelas, cuba komen jelas dekat bawah. Alright. Boleh saya teruskan lagi? Okey, yang seterusnya tuan-tuan dan puan, saya nak ceritakan kepada anda berkenaan bonus tahun baru. Okey, bonus tahun baru ni macam mana tuan-tuan dan puan? Bonus tahun baru ni ialah berdasarkan berapa banyak orang yang anda daftarkan pada bulan tersebut. Let's say, pada bulan tersebut kalau anda daftarkan seorang, anda akan dapat bonus tahun baru sebanyak 1%. Kalau anda daftarkan 2 orang, anda akan terima bonus tahun baru sebanyak 2%. Dan kalau anda daftarkan let's say 10 orang, anda akan dapat bonus tahun baru sebanyak 10%. Dan dia maksimum tuan-tuan sampai 18% sahaja. Let's say anda daftarkan sampai 30 orang. Okay? Anda punya bonus tahun baru ialah still 18% sahaja. Tu dia punya max cap dia. Alright? Dan dia ada syarat dia tuan-tuan dan puan. Ahli yang anda daftarkan tu wajib langgan plan at least TDS 50 selama 3 bulan berturut-turut. Barulah anda layak untuk terima bonus tahun baru tersebut. Okay, let's say sebagai contoh, anda daftarkan 20 orang pada bulan ni. Okay, so daripada 20 orang ni cuma 15 orang je yang langgan plan TDS 50 selama 3 bulan berturut-turut. So, what will happen? Berapa peratus bonus tahun baru anda pada bulan tersebut? Dia tak akan jadi 18 tapi dia akan jadi 15% sahaja. Sebab hanya 15 orang je yang memenuhi syarat
di mana dia langgan plan sekurang-kurangnya TDS 50 selama 3 bulan berturut-turut. Jelas tak kat ni? Kalau jelas, cuba komen jelas kat bawah. Okay, saya nak tengok. Alright, sebab saya takut tuan-tuan dan puan, saya takut saya explain tapi anda tak faham berkenaan perkara ni. It's okay. Alright, foros yang jelas, good. Thank you, Puan Marcelina, Ari, Muhammad Faidil. Thank you so much. Alright, baik foros yang tak jelas, it's okay. After this, kita akan ada sesi Q&A. Sesi soal jawab di mana anda tanya, saya akan bantu berikan jawapan untuk anda. Okay, so let's go. Untuk yang seterusnya, kita nak cerita berkenaan commission top up. Commission top up ni macam mana tuan-tuan dan puan? Okay, kita ada commission top up untuk ahli light, push dengan bis. Untuk ahli light, alright, untuk ahli light, anda top up melalui channel lain selain daripada Wowlet. Okay, what will happen is anda akan dapat commission untuk tier 1 sebanyak 4%. Setiap kali tier 1 anda top up, anda akan dapat commission sebanyak 4%. Setiap kali tier 2 anda top up, anda dapat commission sebanyak 2%. Dan setiap kali tier 3 anda top up, anda akan dapat commission sebanyak 7%. Dan apa tier 1, 2, 3 ni kan? Okey, tier 1 ni ialah orang yang anda daftarkan. Tier 2 ialah orang yang didaftarkan bawah tier 1 anda. Dan tier 3 ialah orang yang didaftarkan di bawah tier 2 anda. Okey, dan sekiranya pada bulan tersebut anda top up RM30 dan ke atas melalui Wowlet, untuk tier 1 anda akan dapat 5%, tier 2 anda akan dapat 2% dan tier 3 anda akan dapat 7%. Alright, so let's go untuk commission ahli push. Dan untuk pengetahuan anda, daripada light anda boleh upgrade kepada push tau, dengan syarat anda punya commission cecah RM70. So secara automatik anda punya rank ataupun anda punya pangkat akan di-upgrade kepada push pada bulan yang seterusnya. Okay, let's say pada bulan tersebut anda top up RM30 dan ke atas melalui channel lain selain daripada Wowlet. So berapa commission anda sebagai ahli push? Okay, setiap kali tier 1 anda top up, anda akan dapat 5% daripada jumlah top up dia. Okay, tier 2 anda top up, anda akan dapat 2%, dan setiap kali tier 3 anda top up, anda akan dapat 9%. Okay, dan sekiranya anda top up melalui Wowlet, what will happen is bila tier 1 anda top up, anda akan dapat commission 6%, tier 2 2%, dan tier 3 sebanyak 9%. Okay, let's go untuk ahli bis tuan-tuan dan puan. Untuk ahli bis ni the best sebab komisen dia lagi banyak. So for those yang masih light atau push tu, cepatlah upgrade ke bis. Okay, ada cara untuk upgrade kepada bis. Cara yang pertama, cara percuma, anda hanya perlu cecah komisen RM100 je. Automatik anda punya rank akan upgrade kepada bis member pada bulan yang seterusnya. Ataupun cara kedua, anda hanya perlu bayar RM100 kepada HQ, secara automatik pangkat anda akan di-upgrade kepada pangkat bis pada bulan tersebut. Okay, dan let's go. Sekiranya untuk ahli bis, tak kisah dah anda top up dekat mana-mana sekalipun. Kalau anda top up between RM30 ke RM59 pada bulan tersebut, anda akan dapat commission 6% di tier 1, 3% di tier 2 dan 11% di tier 3. Dan sekiranya anda top up RM60 dan ke atas tuan-tuan dan puan, anda akan terima commission 10% di tier 1, 3% di tier 2 dan 13% di tier 3. Okey, jelas dah kat ni? Boleh saya teruskan lagi? Kalau boleh, cuba komen boleh dekat bawah, saya nak tengok. Saya takut ke korang dah tidur ni. Kalau dah tidur, jangan lupa baca doa tidur, okey? Alright. Okey, ada orang lagi tak ni? Saya takut tak ada. Okay, thank you so much. Kita ada Nur Farah, Aira Atin, Aril. Amazing, good. Ismail, Paduka Ayah Zul. Wow, sedap nama. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan, let's go untuk campaign auto upgrade. Campaign auto upgrade ni, dia akan bantu untuk letupkan lagi commission anda. Commission yang Tuan Wah bagi dah banyak dah ni. Tapi bila adanya auto upgrade, dia akan jadi super duper banyak tuan-tuan dan puan. Okay, so untuk commission auto upgrade tuan-tuan dan puan, apa kelebihan dia?
The first thing is, untuk pengetahuan anda, Tuan Wow is the one and only yang bagi commission sampai infinity level. Alright, anda carilah syarikat telco dekat luar sana, tak ada tuan-tuan puan yang bagi commission sampai infinity level. Hanya Tuan Wow sahaja yang bagi. Alright, itu yang pertama. Yang kedua is, anda terima commission dari top up orang yang anda tak pernah kenal pun tuan-tuan puan. Boleh jadi, kan, boleh jadi anda terserempak orang tepi jalan, entah orang tu top up, sebenarnya anda yang terima commission. Okay, dan seterusnya, of course, bila anda upgrade kepada center, commission anda akan meningkat dan anda akan dapat title sebagai center Tuan Wow, tuan-tuan dan puan. Nak jadi center telco ni kan, tuan-tuan dan puan, kalau anda jadi center untuk telco lain, anda perlukan modal sekurang-kurangnya berbelas ribu, tuan-tuan dan puan, untuk ada center, untuk anda jadi center pada telco tersebut. Tapi dalam Tuan Wow, anda hanya perlu capai commission 200, 500, 3,000 je untuk anda dapat title center tu. Menarik ke menarik? Okay. So kalau member tanya kan, kau sekarang kerja apa? Oh, aku sekarang junior center Tuan Wow. Tak kau macam gempak tu kan? Dah jadi center untuk syarikat telco guys. Padahal commission baru 200 kan? Okay, so let's go. Untuk junior center, saya nak terangkan kepada anda syarat-syarat untuk kita upgrade kepada junior center. Okay, untuk junior center, syarat-syarat dia ialah anda perlu cecah commission top up bulanan sebanyak RM200 sebulan. Okay, bila anda cecah 200 sebulan, secara automatik anda akan di-upgrade kepada junior center pada bulan yang seterusnya. Apa kelebihan junior center? Komisen anda akan bertambah sebanyak 1% untuk setiap tier. Dari tier 1 sampai infinity, dan komitmen bulanan anda untuk anda layak terima komisen sebagai junior center, anda wajib untuk top up sekurang-kurangnya RM60 dan ke atas sebulan. Okay, so bila anda dah upgrade pada junior center ni kan tuan-tuan dan puan, what will happen is, okay, anda daftarkan anda ada tempoh percubaan selama 180 hari. So anda perlu daftarkan 10 orang ahli baru dalam tempoh 180 hari tersebut. Dan anda perlu pastikan 10 orang ahli yang anda daftarkan tu kekal aktif selama 90 hari. Andai kata anda tak lepas tempoh percubaan ni, what will happen is HQ berhak untuk tarik semula pangkat junior center anda. Jelas tak kat ni? Kalau jelas, cuba komen. Saya nak anda komen. Tak nak komen jelas. Komen 1. Komen 1. Kalau jelas, cuba komen 1. Good. Wow, laju Tadi lambat sikit. Okay, good. Amazing. Terbaik semua. Okay, so let's go untuk pangkat service center. Okay, untuk pangkat service center tuan-tuan dan puan, sangat mudah. Anda hanya perlu capai commission top up minimal RM500 sebulan. Okay, dan secara automatik anda akan di-upgrade kepada service center secara percuma. Dan apa kelebihan service center ni? Anda punya commission akan meningkat 2.5% untuk setiap tier sampai infinity tier. Alright? Dan komitmen bulanan untuk service center ialah sebanyak RM80 dan ke atas. Anda perlu top up minimal RM80 sebulan untuk layak terima komisen sebagai service center. So bila anda dah jadi service center ni tuan-tuan dan puan, dia ada tempoh percubaan juga. Okay, so untuk tempoh percubaan selama 180 hari, anda perlu daftarkan 30 orang ahli baru. Dan anda kena pastikan satu orang downline anda upgrade kepada junior center, dan anda kena pastikan juga 30 orang ahli yang anda daftarkan tu kekal aktif selama 90 hari. Andai kata anda tak lepas tempoh percubaan ini, anda gagal untuk daftarkan 30 orang. Okay? So what will happen is HQ layak untuk tarik semula pangkat service center anda dan kembalikan anda kepada pangkat yang sebelumnya, which is junior center. Okey, boleh saya teruskan? Kalau boleh, cuba komen 2.
Tadi 1 kan, kita sorry 2 pula. Okay. So, yang seterusnya tuan-tuan dan puan, good. Thank you. Thank you so much for those yang komen. Bila korang komen ni kan, saya nampak korang semangat dengar. Saya pun rasa semangat nak share dengan korang kan. Okay. Baik, yang seterusnya untuk Brand Center tuan-tuan dan puan. Brand Center ni best. Sebab apa? Commission dia yang paling tinggi. Okay, macam mana nak dapat title branch? Senang je. Anda hanya perlu capai commission bulanan RM3,000 sebulan. Alright. Dan anda sebagai branch, apa kelebihan dia? Anda akan dapat extra commission sebanyak 5% untuk setiap tier dan ianya sampai infinity tier tuan-tuan dan puan. Dan anda perlu top up bulanan sekurang-kurangnya RM100 sebulan untuk melayakkan anda terima commission sebagai branch center. Dan untuk branch, kita ada tempoh percubaan juga tuan-tuan dan puan sebanyak 180 hari. Which is dalam tempoh 180 hari itu, anda perlu pastikan anda punya commission kekal sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan. Thank you Paduka Yazul. Nanti claim dekat saya senyuman daripada saya, okay? Alright. Thank you. Okay, boleh saya teruskan? Mengganggu betul lah orang puji ni. Saya punya attention terganggu. Tapi thank you. Alright. Okay, so saya gurau Okay. So, yang seterusnya. Kita daftarkan 2 base. Okay. Kita perlu daftarkan 2 base ataupun 5 push ataupun 15 like. Alright. Dan anda kena pastikan SIM card yang anda daftarkan tu kekal aktif selama 90 hari. Okey, jelas kan? Dan yang pendaftaran ni anda boleh pilih tau sama ada 2 base ataupun 5 push atau 15 like. Bukan kena daftarkan semua sekaligus. No. Alright. Okey. Baik. Ini ialah tempoh percubaan. Habis tempoh percubaan, okey, let's say anda tak lepas tempoh percubaan ni, macam biasa HQ berhak untuk tarik semula pangkat branch center anda kembali semula kepada service center. Okay, so let's go. Lepas dah habis tempoh percubaan 180 hari, kita ada tempoh sasaran prestasi untuk branch untuk 12 bulan yang pertama. Which is untuk 12 bulan yang pertama tu tuan-tuan dan puan, selepas habis tempoh percubaan tu, anda perlu pastikan kenaikan komisen bulanan anda ialah sebanyak RM1,000 setiap bulan selama 12 bulan. Yang kedua ialah anda perlu daftarkan sekurang-kurangnya 10 SIM card base atau 25 SIM card push atau 75 SIM card lite. Anda kena pastikan SIM card yang anda daftarkan tu kekal aktif sekurang-kurangnya selama 90 hari. Jelas tak kat ni? Okay. Jelas Alright. Okay. Saya nak kongsikan kepada anda. Saya ada 2 orang branch. Okay, saya ada 2 orang video daripada branch yang sangat memberikan inspirasi kepada saya dan saya harap ini dapat memberikan inspirasi kepada anda juga. Mereka akan kongsikan berkenaan macam mana. Yang pertama ni dia akan kongsikan macam ni dia boleh naik branch dalam tempoh 5 bulan. Siapa dah ready untuk dengar perkongsian dia? Cuba komen ready dekat bawah. Okay. Baik. Jom kita tengok perkongsian dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Fazil Jamal, branch center Tan Wow yang pernah satu ketika dahulu menjejak rank paling tinggi iaitu branch center dalam masa 5 bulan. Okey, boleh nampak dan dengar dengan jelas Alright, good, amazing. Terbaik semua. Bagaimana saya boleh achieve dengan secepatnya mungkin? Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, untuk capai rank branch center kita mesti layak. Yang pertama adalah commission. Commission kita mesti achieve RM3,000 sebulan. Dan kemudian kita ada kriteria lain iaitu yang di bawah kita mesti ada satu service center dan junior center. Alright. So bagaimana saya dapat achieve dalam tempoh yang masa terdekat iaitu 100 penajaan. So dalam perkongsian saya ini
kita yang pertama haruslah achievekan penajaan sendiri sebanyak 100 penajaan. Okey, jadi kita mesti set target kita dalam tempoh berapa bulan untuk kita dapatkan 100 penajaan. Dan waktu tersebut, semasa saya dapat tahu pasal perjalanan Tuan Wow dan pengiraan mengenai tier-tier tersebut, jadi saya ambil satu inisiatif, iaitu Big Y saya. Saya nak achieve pangkat yang paling tinggi dalam tempoh yang paling singkat. Jadi apa yang saya buat ketika itu, saya buat target 2 bulan untuk achieve 100 penajaan tersebut. Dan Alhamdulillah, saya join pada 1 hari bulan 1 2020 dan saya achieve 100 penajaan pada bulan kedua, iaitu Februari. Alhamdulillah. Kemudian selepas saya buat 100 penajaan, saya membuka 3 tier, iaitu saya membuat networking. Okey, poin yang kedua. Poin yang kedua, selepas saya dapat 100 penajaan tersebut, saya membuka networking saya. Okey, networking ni adalah untuk menggerakkan tier 2 dan tier 3 saya. Jadi waktu ketika itu, sewaktu inilah semasa anda semua telah ada networking dan haruslah membuat duplikasi. Maksudnya duplikasi itu tadi, apa yang anda buat pada sebelum ini, dan itu juga anda sarankan kepada dealer anda. Seperti mana anda buat 100 penajaan dan networking anda juga perlu ada 100 penajaan dan target dia hanya 2 bulan sahaja. 2 bulan sahaja, Alhamdulillah. Jadi maksudnya, sewaktu saya di bulan Februari, saya telah dapat lebarkan perjalanan networking saya dengan 100 penajaan di bawah saya. Jadi itu adalah poin yang kedua, iaitu adalah networking. Kembangkan rangkaian anda sehingga mendapat infinity. Jadi Alhamdulillah, pada bulan yang ketiga, saya telah achieve RM 1170 something. Itu pada bulan yang ketiga. Kerana apa? Kerana sistem duplikasi 100 penajaan dan juga duplikasi networking tu tadi. So apa yang kita buat, just copy paste kepada dealer kita. Okey, point yang ketiga, apa yang saya buat, okey, kita kena kembangkan rangkaian kita hingga infinity. Okey, bagaimana perkara itu boleh berlaku? Dia mesti buat 2 step. Step yang pertama adalah 100 penajaan, yang kedua kembangkan rangkaian, yang ketiga duplikasi. Apa yang kita buat, itulah yang dealer kita buat. Jadi pergerakan tu mesti sejajar. Alright. Then bagaimana bila kita dah ada 100 penajaan, kita dah buat duplikasi tu tadi kepada networking kita. Yang ketiga, ini yang sangat-sangat membuatkan saya boleh berada di dalam bisnes ni hingga ke hari ni. Iaitu apa? Kita mesti capai rank yang paling tinggi, iaitu branch center. Kerana apa? Okay. Kerana apa? Yang pertama, kita mesti naikkan akaun pertama kita dahulu setinggi yang mungkin, iaitu branch center. Bila kita dah sampai branch center, baru kita boleh jalan tier yang kedua, akaun kita yang kedua dan akaun kita yang ketiga. Dan finally, bila anda untuk achieve sampai 5 angka yang pertama, mestilah buka akaun 2, naik pangkat yang paling tinggi, sebagai contoh service center, dan buka akaun yang ketiga. Akaun ketiga terus anda bantai untuk infinity, iaitu 13%. Sebab kalau mana-mana rakan yang tahu, yang baru, yang paling pertama paling tinggi, yang kedua dia akan bagi kita beberapa persen, dan yang paling untuk lonjakkan maksimum pendapatan kita adalah pada tier yang ketiga. Jadi sewaktu itu networking saya dah melebar, dah besar, dan saya hanya fokus pada akaun 1, teruskan penajaan peribadi saya dan rangkaian saya terus bergerak. Alhamdulillah, pada bulan yang kelima saya branch center. Jadi inilah sedikit perkongsian saya dan apa yang saya buat dalam tempoh 5 bulan untuk capai branch center. Jadi pesanan saya kepada anda semua, jangan gopoh, jangan terkejar-kejar, fokus pada satu tier. Seandainya anda dah buka 3 akaun, Alhamdulillah, tapi pesanan saya,
naikkan ranking yang tertinggi dahulu. Supaya apa? Supaya kita tidak melangkaui yang paling atas. Maksudnya takkan terputus infinity di situ. Jadi itu pandangan saya dan pendapat saya, dan ini sahaja perkongsian daripada saya bagaimana 3 tips saya boleh berada 5 bulan branch center. Dan Alhamdulillah dalam tempoh setahun saya dah achieve hampir setengah ribu lah, setengah daripada 100,000 macam tu dalam tahun 2. So saya rasa anda juga mampu melakukannya. Okay, Soya FJ. Assalamualaikum. Alright. Okay, baik. Itu dah perkongsian daripada Tuan Fadil Jamal, Tuan Fadil. Okay. So, itu sharing daripada dia berkenaan macam mana cara dia upgrade kepada branch dalam tempoh 5 bulan je, kan. Laju ke laju, kan? Sangat laju dia buat. Alright. Dan sekarang anda dapat belajar sesuatu daripada dia untuk anda follow step dia, cara dia supaya anda pun boleh upgrade branch dengan sangat pantas. Okay. Ada yang kata tak dapat dengar. So mungkin anda belum tekan join with computer audio dekat bawah tu, kan. Kena join dulu. Baru anda boleh dengar suara. Okay. Baik, let's go. Saya ada video yang kedua ni. Nak share dengan korang. Nak tengok ke nak? Video kedua ni. Kalau nak tengok, cuba komen nak dekat bawah. Saya nak tengok ramai ke nak tengok, kan. Kalau ramai saya tunjuk lah. Tak ramai, kita skip je lah, kan. Video kedua ni dia berkenaan dengan branch OKU. Which is dia OKU penglihatan dan dia berjaya untuk capai rank branch dalam masa 1 tahun je, guys. Orang OKU pun boleh capai branch dalam masa setahun. Apatah lagi kita, kan. So let's go. Kita tengok perkongsian beliau berkenaan cara macam mana dia capai branch dalam masa 1 tahun. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Farouk Manuki, berasal dari Perak Bagan Serai, berumur 31 tahun, OKU penglihatan, rank branch. Apa saya nak buat bisnes SIM card tower ni, antara sebabnya bisnes tower ni dia ada passive income. Bila kita daftar orang, kita akan dapat komisen. Dan kalau kita tak buat bisnes, tapi still kita akan dapat komisen. Kemudian lagi satu, saya dapat bantu orang ramai dari segi orang yang hilang punca pendapatan, orang yang dibuat bekerja. Kalau saya OKU boleh buat bisnes ni, boleh buat menjana pendapatan hingga 4 angka dalam masa setahun, kenapa anda tak boleh buat? Kerana saya boleh naik branch. First of all, saya mula dengan 30 sen. Saya mula dengan 30 sen. Untuk first month tu saya menajar dalam 5 orang. And then lagi satu, saya ni jenis suka bertanya. Walaupun benda yang sama, walaupun dikatakan hari-hari juga lah saya tanya benda yang sama, sampaikan diorang pun naik fed up, kan. Tapi kalau bila lama kelamaan diorang pun okey je, diorang pun faham. So diorang pun sebenarnya lebih suka kalau kita bertanya walaupun benda tu sama. Sebab apa? Sebab diorang nak tengok kita grow. Diorang nak tengok kita berjaya. Kalau diorang boleh buat hingga 10,000, 20,000, 100,000 dalam masa sebulan, kenapa kita tak boleh buat, kan? So kita pun jadikan mereka tu satu inspirasi untuk capai target kita. Sebenarnya untuk capai 4 angka ni bergantung pada kita punya penajaan. Tapi sejujurnya untuk capai 4 angka, kalau macam saya sebelum ni ambil masa setahun. Sebenarnya saya tak target pun untuk capai branch sebenarnya. Tak target pun. Tapi itulah orang kata rezeki, kan. Rezeki dah sampai, so kita gunalah dengan sebaiknya. Okay, and then lagi satu, macam saya katakan tadi, kita kena konsisten beriklan. Semua media sosial, dekat WhatsApp, dekat story WhatsApp, Instagram, IG, Facebook, Telegram, semualah. Supaya orang tu nampak kita. And then faktor yang paling penting, Facebook tu kita kena letak gambar kita. Jangan kita letak gambar pokok ke, kucing ke, anak ke, apa sajalah. Tapi letak gambar kita supaya orang tu percaya yang kita ni pengguna Facebook tu, bukan robot, bukan apa, bukan kucing dan bukan anak lah. And then untuk capai 4 angka tu,
kita kena bantu rangkaian kita untuk berkembang. Maknanya kita kena kembangkan rangkaian kita. Kita kena kembangkan rangkaian kita untuk capai apa yang kita nak. Tapi kita jangan pentingkan diri. Maknanya kita jangan nak capai 4,000 tapi kita abaikan rangkaian. Maka so bila kita abaikan rangkaian, dari situ dia akan start expire. Dari situ dia akan start, dia rasa macam aku ni tak berguna lah bila aku. Ada yang kata tak dengar suara. Okay, yang lain okey ke suara? Kalau tak dengar, okey, yang lain okey. Okey, mungkin Daftar je singkat Towa tapi tak ada siapa yang tanya aku. Bila dia nak join Towa tu, kita tanya dia dulu sama ada dia nak buat bisnes ataupun dia nak jadi pengguna. So kalau jadi pengguna tu, kita kena at least kita kena ambil berat pasal dia. Jangan kita okey, suara slow. Alright. Mungkin korang boleh try untuk tinggikan lagi korang punya suara dekat what we call it, dekat device korang. daftar dan kita tinggal dia, jangan. Tapi kalau orang yang buat bisnes, kita guide dia, kita bantu dia betul-betul. Bantu untuk dia boleh merasai commission macam mana kita boleh dapat, macam tu dia pun boleh dapat. So kita kena bantu dia betul-betul. At least kita ajar dia daftar 10 orang je dulu. Biar dia rasa dulu commission daripada Towa. So bila dia rasa commission tu, dia mesti dia akan buat bisnes tu. So kalau dia tak rasai commission dari Towa, so dia pun macam tak berbaloi dia join Towa sebab tak ada orang yang guide. So bila kita guide betul-betul, kita ikhlas untuk bantu dia, maka dari situ dia akan start untuk ataupun dia akan rasa bersemangat untuk buat bisnes Towa ni. Dia rasa berbaloi sangat bila dia join Towa ni. Itulah antaranya macam mana saya naik branch. So kita kena kembangkan rangkaian kita, and at least kita kena bantu dia. Kalau bila kita dah capai branch, tak kisahlah kita belum capai branch sekalipun, kita kena bantu rangkaian kita, dia pun dapat komisen. Tapi kalau orang yang tak nak buat bisnes tu, it's okay. Kita kena bantu orang yang nak buat bisnes. Tapi dalam masa yang sama, kita kena syorkan pada pengguna tu untuk dia suruh ajak kawan-kawan dia ke family dia untuk guna singkat Towa. Tak pasal-pasal dia pun dapat komisen. So bukan kita ajak dia bukan kita ajak family dia, kita daftar, tapi suruh dia daftar. Kita ajak dia jadi dealer ataupun kita ajak dia jadi buat bisnes. Walaupun at least 10 orang daftar, dia rasai commission daripada Towa. So dari situ dia akan start buat bisnes. Itu sekian saja daripada saya. Saya doakan anda kaya dan kaya. Alright, okay. It's okay. For those yang tak dapat dengar dengan jelas, I really suggest you untuk you pergi dekat my YouTube nanti, okay? Just search Sifu Halim. So nanti akan dapatlah video tu dekat my YouTube. Saya dah upload video ni dekat YouTube saya. Boleh? Okay ke? It's okay. Don't worry. Anda boleh ulang banyak kali after this. Okay? Baik. Okay, good. Amazing. Thank you. Okay. So boleh saya teruskan lagi? Kalau boleh cuba komen 3. Saya nak 3 pula. Tadi 2 ni 3 pula kan? Lain macam pula kan? Eish. Sekejap lagi 4. Okay. So, group incentive guys. Okay. Untuk group incentive, kita dah upgrade kepada rank center. So, kita nak tahu berapa commission yang kita akan terima. So, let's go untuk commission sebagai junior center, service center dan branch. Alright. So, untuk junior center tuan-tuan dan puan, anda perlu top up minimum RM60 ke atas setiap bulan untuk layak terima commission sebagai junior center. Dan di tier 1, setiap kali tier 1 anda top up, anda akan dapat 11%. Tier 2 anda top up, anda akan dapat 4%. Tier 3 anda top up, anda akan dapat 14%. Dan tier 4 sampai infinity anda top up, anda akan dapat 1%. Okay. Untuk service center pula, anda perlu top up minimal RM80 ke atas setiap bulan untuk melayakkan anda terima commission. Untuk commission di tier 1, anda akan dapat 12.5%, tier 2 5.5% dan tier 3 15.5%, serta tier 4 sampai infinity, anda akan terima 2.5%. Baik, yang seterusnya, anda untuk commission branch, anda perlu top up minimal RM100 dan ke atas sebulan. Untuk tier 1, anda akan terima 15%. Banyak kan? Makin banyak ni. Tier 2, anda akan terima 8%.
tier 3 anda akan terima 18% dan tier 4 sampai infinity anda akan terima sebanyak 5%. Alright. So, let's go untuk kelebihan-kelebihan sebagai pengguna SIM card Tone Wow. Untuk pengguna SIM card Tone Wow, kita ada voucher tuan-tuan puan, kita ada wow alert dan kita ada wow staff dan yang paling best kita ada high rate kematian. Saya nak terangkan sedikit kepada anda berkenaan high rate kematian sebab kita ada terms and condition yang baru bermula dari 1 Ogos 2021. Okay, dan saya nak ingatkan kepada anda syarat baru ni hanya terpakai untuk mereka yang daftar SIM card Tone Wow pada ataupun selepas 1 Ogos 2021. For those yang daftar sebelum 1 Ogos 2021, anda still layak untuk terima manfaat high rate kematian sehingga RM2,000. Okay, tapi for those yang layak ataupun for those yang daftar SIM card Tone Wow selepas 1 Ogos 2021, this is the new terms and conditions untuk anda. Alright, so untuk cooling period tuan-tuan dan puan, dia bergantung kepada SIM card apa yang anda daftar. Kalau anda daftar SIM card BIS, cooling period dia ialah selama 6 bulan, SIM card push 9 bulan dan SIM card lite selama 12 bulan. So cooling period ni, apa maksud cooling period ni? Cooling period ni sekiranya berlaku apa-apa pada anda dalam tempoh cooling period ni, HQ Tone Wow tak cover. Alright? Dan dalam tempoh cooling period ni, anda perlu maintain top up sekurang-kurangnya RM30 sebulan untuk melayakkan waris anda terima high rate kematian sekiranya berlaku kematian kepada anda selepas cooling period. Okay? Dan waris anda perlulah pengguna SIM card Tone Wow yang aktif. Let's say anda daftar SIM card Tone Wow, lepas tu anda meninggal. Okay, tapi waris anda tak ada seorang pun pakai SIM card Tone Wow. So waris anda tak boleh nak claim manfaat high rate kematian ni. So pastikan waris anda merupakan pengguna SIM card Tone Wow yang aktif. Okey, yang seterusnya ialah syarat baru ini hanya terpakai untuk ahli yang baru daftar selepas 1 Julai. Selepas 1 Julai 2021. Okey. Dan untuk kelayakan high rate kematian ni ialah dia bergantung kepada berapa anda top up dan berapa orang yang anda daftarkan bawah anda. Sekiranya anda tidak mempunyai 3 tajaan ahli aktif, anda tak daftarkan orang pun bawah anda dan mungkin anda ada daftarkan orang tapi just seorang 2 je, tak sampai 3 orang. So, berapa manfaat high rate kematian yang waris anda dapat? Okay, so sekiranya anda top up RM30 dan ke atas, waris anda akan terima cash sebanyak RM200. Sekiranya anda top up RM50 dan ke atas, waris anda akan terima cash sebanyak RM250. Dan sekiranya anda top up RM60 dan ke atas, waris anda akan terima cash sebanyak RM300. Okay, dan sekiranya anda mempunyai 3 tajaan ahli aktif di bawah anda, what will happen is tuan-tuan dan puan, sekiranya anda top up RM30 dan ke atas, waris anda terima high rate kematian sebanyak RM500 dan sekiranya anda top up RM60 dan ke atas, waris anda akan terima manfaat high rate kematian sebanyak RM1,000. Dan diingatkan tuan-tuan dan puan, high rate kematian ni akan dibayar based on berapa jumlah top up anda pada bulan sebelumnya. Contohnya, saya bagi contoh, bulan ni, okay, let's say anda merupakan ahli yang ada 3 tajaan ahli aktif di bawah anda. Let's say bulan ni anda top up RM30, bulan depan anda meninggal dunia. Okay, so berapa manfaat high rate kematian yang anda akan terima? Yang waris anda akan terima? Waris anda akan terima sebanyak RM500. Okay, let's say bulan ni anda tak top up apa-apa. Okay, anda langsung tak top up. Tapi bulan depannya anda top up RM100. Lepas anda top up, tiba-tiba anda meninggal. Berapa jumlah high rate kematian yang bakal waris anda terima? Okay, jawapan dia tiada. Sebab bulan sebelumnya tu anda tak melakukan apa-apa top up. So pastikan anda top up setiap bulan supaya anda punya high rate kematian ni sentiasa aktif dan waris anda boleh claim manfaat high rate kematian ni sekiranya
ada apa-apa yang berlaku kepada anda. Okey. So jelas ke setakat ni? Kalau jelas, boleh saya teruskan lagi? Kalau boleh, cuba komen 4 dekat bawah. 4 pula. Alright. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4. Alright, good. Thank you. Thank you so much for the comment. Okay. Seterusnya, saya nak perkenalkan kepada anda plan data terbaru tu. Wow, tak adalah baru sangat. Tapi mungkin ada yang masih tak tahu lagi. Okay, which is kita ada plan data TDS 60, which is RM60, anda boleh dapat 79GB data high speed all apps. Boleh guna untuk semua aplikasi plus 30 basic internet. Dan anda akan dapat unlimited call sesama rangkaian dan 3,000 minit call ke rangkaian lain. Okay, let's go. Untuk plan yang seterusnya ialah plan TDS 80. Dengan RM80 anda akan dapat 100GB data high speed all apps dan anda akan terima 50GB basic internet dan unlimited call sesama rangkaian plus 3,000 minit call ke rangkaian lain. Dan untuk pengetahuan anda, plan ni anda boleh gunakan unlimited hotspot. Anda boleh hotspot, nak gunakan semua data tu untuk hotspot pun boleh, tak ada masalah. Dan ianya juga boleh digunakan untuk GSM modem. So anda boleh masukkan SIM card Tunwab dalam modem untuk anda kongsi internet dengan seisi keluarga anda. Jelas ke jelas? Okay? Dan let's go. Saya nak terangkan kepada anda berkenaan plan data Tunwab, cara upgrade plan, cara langgan booster dan cara baca pecahan data. Boleh ke boleh? Boleh saya teruskan? Kalau boleh, cuba komen kahwin. Tiba kan? Tapi sekali lah. Komen lah kahwin. Boleh? Alright. Boleh. Nakib boleh. Saya tak nak boleh. Saya nak anda komen kahwin. Yalah, kita dah ada 1, 2, 3, 4. Apa lagi kahwin lah kan? Alright. Oh, kena tunang dulu tunang few then. Okay. Tak apalah, kita skip terus. Kita terus kahwin. Okay, so let's go. Kita tengok video yang seterusnya. Okay, so anda boleh nampak skrin ke? Skrin YouTube ni. Okay, saya harap anda boleh nampak. Full screen kan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya nak terangkan kepada anda berkenaan plan data Tunwab. Baik, first of all anda boleh buka aplikasi MyWow dan tekan bahagian usage dekat bawah ni. Alright, dan kemudian dia akan keluar macam ni. Okey, anda boleh tekan pada subscribe now untuk lihat plan-plan data yang Tunwab ada. Okay, so untuk yang pertama ni ialah data 1GB percuma setiap hari yang anda boleh langgan ataupun claim setiap hari. Okey, di mana data ni khas untuk productivity, contoh untuk buat kerja, untuk Zoom meeting dan sebagainya. Kemudian kita ada data plan TDS 10. TDS 10 ni ialah data plan RM10, di mana anda akan dapat 25 minit panggilan ke semua rangkaian, 0.5GB high speed internet dan 1GB basic internet. Diingatkan yang high speed internet ni boleh guna untuk semua aplikasi, tiada had kelajuan, dan basic internet ni hanya untuk hantar atau terima teks sahaja sebab kelajuan dia dihadkan kepada 64 kbps sahaja. Seterusnya kita ada plan TDS 30 yang harganya RM30. Anda akan dapat 750 minit call ke semua rangkaian, 10 SMS ke semua rangkaian, 5GB high speed internet dan 3GB basic internet. Kemudian kita ada plan TDS 50 di mana plan ni harganya RM50 di mana anda akan dapat unlimited call sesama rangkaian, dan yang ini ialah dah update, which is ianya ialah 3,000 minit call ke rangkaian lain. Okey, 3,000 minit off net ke rangkaian lain. Untuk plan TDS 50 dan ke atas dia bagi 3,000 minit ke rangkaian lain. Okey, bukan 1,000 lagi, yang ni dah update. Okey, dan anda juga akan dapat 64GB data social and video, which is data social ni anda boleh guna untuk aplikasi-aplikasi ini. Dan dia akan bagi 2GB setiap hari selama 32 hari. Kenapa dia bagi macam tu? Sebab at least pada hari ke-32 anda still ada data untuk anda gunakan. Seterusnya kita ada 10GB high speed internet dan 15GB basic internet. Baik, let's go untuk plan yang seterusnya ialah plan TDS 60, which is untuk plan TDS 60 ni anda akan dapat unlimited call sesama rangkaian, 3,000 minit
ke rangkaian lain, bukan 1000, okey, 3000 minit ke rangkaian lain. 64 GB all usage internet. Yang ni ialah data harian yang dia bagi 2 GB setiap hari selama 32 hari. Okey, untuk plan TDS 60 ni, okey, data harian dia boleh guna untuk semua aplikasi. Berbeza dengan TDS 50 tadi, data harian dia ni hanya untuk aplikasi sosial and video sahaja. Tapi untuk TDS 60 dan ke atas, data harian dia boleh guna untuk semua aplikasi. Dan anda juga akan dapat 15 GB high speed internet bulanan dan 30 GB basic internet. Baik, seterusnya kita ada plan TDS 80. Which is plan TDS 80 ni anda akan dapat unlimited call sesama rangkaian, 1000 minit call ke rangkaian lain. Dia nak update kepada 3000 minit call ke rangkaian lain, 80 GB all usage internet, which is anda akan dapat 2.5 GB data setiap hari selama 32 hari, 20 GB high speed internet dan 50 GB basic internet. Kemudian kita ada plan TDS 120, which is plan ni anda akan dapat unlimited call sesama rangkaian, 3000 minit call ke rangkaian lain, 96 GB data all usage internet, which is 3 GB sehari selama 32 hari, 40 GB high speed internet dan 1000 GB basic internet. Dan saya nak ingatkan kepada anda untuk plan TDS, okey, ke semua plan TDS, data high speed internet, okey. Anda lihat data high speed internet untuk ke semua plan TDS, data high speed internet bulanan ni dia boleh carry forward ke bulan seterusnya kalau tak habis. Maksimum carry forward ialah sebanyak 3 kali ganda. Okey, untuk plan TBV 100 ni ialah khas untuk call sahaja, tiada data diperuntukkan, which is anda akan dapat 1000 minit call ke semua rangkaian, 180 hari tempoh sah. So maksudnya 1000 minit call tu anda boleh guna dalam tempoh 6 bulan ataupun 180 hari. Dan ini stackable kuota. Dia boleh dilanggan banyak kali. Anda langgan 2 kali anda dapatlah 2000 minit. Anda langgan 3 kali dapatlah 3000 minit. Dan validity refresh with new purchase. Maksudnya anda kata bulan ni anda langgan, lepas tu bulan depan tu anda langgan juga. So dia akan jadi validity baru, which is 6 bulan. Okay, dan yang seterusnya ialah TBD 200. TBD 200 ni ialah khas untuk data sahaja, tiada call yang diperuntukkan. Anda akan dapat 150 GB data high speed internet, 180 hari tempoh validity. Dan ianya sama juga, anda boleh langgan banyak kali. Kalau anda langgan 2 kali dapatlah 300 GB, langgan 4 kali dapatlah 600 GB kan. Okay, so ianya punya validity refresh with new purchase. Ada kata bulan ni anda langgan, bulan depan pun anda langgan juga, so dia akan renew balik validity dia kepada 180 hari berikutnya. Dan dia no max cap. Kedua-dua ni tiada max cap, so anda boleh langgan banyak kali. Even anda nak langgan 100 kali pun boleh, tak ada masalah. Alright, so itu saja untuk plan data. Jom kita tengok cara untuk baca plan data tone wow ataupun pecahan data tone wow. Baik, first of all, anda perlu log in ataupun log masuk di aplikasi MyWow anda, dan anda perlu pergi dekat bahagian usage. Dekat bawah ni kan ada usage, so anda tekan di situ, so akan keluarlah anda punya nombor, bagi kredit dan data anda. First, macam mana kita nak upgrade plan? Okay, contoh dekat sini saya tengah langgan plan TDS 60. So let's say saya nak upgrade kepada plan TDS 80. Apa yang saya perlu buat tuan-tuan dan puan? Saya perlu tekan button unsubscribe ni dahulu. Okay, tapi anda kena ingat, sebelum anda upgrade plan, saya cadangkan untuk anda habiskan data ataupun minit panggilan yang ada kalau boleh. Alright, sebab bila anda upgrade plan, anda punya minit panggilan ataupun baki data anda semuanya akan burn. Alright, so untuk upgrade plan anda tekan unsubscribe, tekan OK, dan tunggu dalam beberapa saat dia keluar sukses. Jadi anda dah selesai unsubscribe plan TDS 60 kita. Good. Okay, so untuk nombor ni plan TDS 60 dah hilang. So macam mana kita nak upgrade plan? Kita just tekan je dekat subscribe now. Lepas tu kita pilih plan yang kita mahukan. Okay, let's say saya nak upgrade kepada plan TDS 80. So kita tekan TDS 80. Kita tekan OK. Dan kita tunggu beberapa saat dia keluar sukses. Kita tekan OK. Kemudian kita back. Tada, dah keluar dah. Alright, dah keluar dah kita punya plan TDS 80 tuan-tuan dan puan. Okay, so let's say plan TDS 80 ni anda guna data anda tak cukup. Apa yang anda perlu buat? Anda boleh langgan booster tuan-tuan dan puan. Let's say anda tak kisahlah apa jenis plan yang anda langgan sekalipun, data anda tak cukup, anda boleh langgan booster. Cara nak langgan booster senang saja. Anda just klik pada button booster di sini. Anda pilih plan booster yang anda inginkan.
Diingatkan TDV10 ni hanyalah untuk call sahaja, bukan data. Alright. So anda boleh pilih TDV20 ataupun TDV30. So anda boleh lihatlah berapa gig yang anda akan dapat. Let's say saya ambil TDV20, kita tekan OK. Tunggu dan sukses. Alright. So kita back. Nampak tak? TDV20 dah keluar dah. Ni ialah anda punya booster. Okay. Let's go untuk yang seterusnya. Macam mana untuk kita baca pecahan data tone wow, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, first of all, anda kena tahu tuan-tuan dan puan-puan, tempoh sah kredit dengan tempoh sah data anda adalah berbeza. Itu yang pertama anda kena tahu. Okay. Seandainya kredit anda expired, okay, let's say anda punya kredit ni expired, tapi data anda belum expired lagi. Secara automatik, data anda tak boleh guna. Anda perlu aktifkan kredit anda dahulu, barulah data anda boleh digunakan. Alright? Dan let's go untuk kita baca pecahan data untuk pengetahuan anda. Okay, kita ada data high speed. Anda boleh tengok data high speed. Kita ada basic internet. Kita ada high speed daily. Okay, untuk plan TDS 50, kita ada daily social and video punya data. Alright? So, untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan, untuk high speed ni, okay, data high speed, okay, let's say kita abaikan dulu booster ni. Let's say untuk data high speed yang TDS 80 yang kita langgan ni, tak kisahlah apa plan yang kita langgan sekalipun. Tapi untuk data high speed dia, data high speed bulanan tau tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dalam sebulan tu, okay, ini ialah data high speed yang anda boleh gunakan. Okay, sebab dia bulanan. Okay, anda ada juga data high speed harian. Ni khas untuk TDS 60 dan ke atas. Ada data high speed harian. Okay, which is dia akan bagi anda 2.5 GB ni setiap hari selama 32 hari. Kalau TDS 60, 2 GB lah. Alright. So, daily ni dia akan bagi setiap hari tuan-tuan dan puan-puan. High speed ni dia bagi sebulan sekali. Alright. Dan yang boleh carry forward ialah data high speed. Bukan high speed daily, tapi data high speed dia boleh carry forward ke bulan yang seterusnya. Maksimum sebanyak 3 kali ganda. Okey, untuk data basic ni apa pula tuan-tuan dan puan? Alright, untuk data basic ni ialah data basic. Hanya boleh guna untuk baca WhatsApp je, ataupun baca teks. Okey. Nak tengok video ke, nak tengok gambar ke, tak boleh. Sebab dia memang data basic, kelajuan dia hanya 64 kbps sahaja. Okey, so dah tahu dah pecahan data ni kan. So data mana yang dia akan gunakan dulu kan? Okey, let's say kita langgan plan TDS 80 kan sekarang. Alright, TDS 80. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, dia akan guna dulu data high speed daily. Okey. Andai kata data high speed daily kita ni habis, 2.5 GB ni habis, baru dia akan guna high speed yang bulanan punya ni. Okey, andai kata high speed ni habis, barulah dia akan guna basic internet. Jelas ke jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okey, andai kata anda ada langgan plan booster. Alright. Anda ada langgan plan booster, what will happen is, let's say anda punya data high speed daily ni habis tuan-tuan dan puan-puan. Data high speed daily ni habis. Sepatutnya dia akan tolak dekat high speed bulanan kan, tapi disebabkan anda ada langgan booster, dia akan tolak dekat booster dahulu. Okey, dia tolak high speed daily, kemudian okey, ni 1, ni 2. Kemudian dia akan tolak dekat booster. Booster habis, baru dia akan tolak dekat sini. Alright, jelas ke jelas tuan-tuan dan puan? Tapi selalunya kita langgan booster disebabkan kita punya data high speed ni habis lah kan. So bergantung. Ada juga orang yang dia memang siap-siap langgan booster. So at least data high speed dia tu, dia ada baki, dia boleh carry forward ke bulan depan. Bergantung kepada anda. Okay, so sekarang anda faham berkenaan pecahan data ni. Kita teruskan dengan sesi preview kita pada malam ni. Alright. Okey, baik. Faham ke? Faham berkenaan plan data tu? Okey, saya anda jelas dan faham. Good. Alright. Dan let's go. I think that's all.